Okay, dalil ihsas ni, Imam Mustafa Sabri kata, aku berbangga kerana aku mencipta dalil ini. Memang betul dia kata begitu. Berbangga ni, ulama' ialah macam kita dah bina bangunan, arkitek bina bangunan banggalah. Ulama' cipta hujah bangga. Tapi bukan bangga sombong. Dia teruja, dia dapat cipta sesuatu. So dalil ni dia cipta. Dalil ni pun memang bukan senang nak faham lah. It's quite heavy. Bagaimana kita boleh dakwa Allah tidak wujud hanya kerana tidak dapat digapai oleh indera, sedangkan akal dan minda itu sendiri berserta ilmu dan matter benda juga tidak dapat digapai oleh indera. Matter ni boleh diterjemah sebagai jirim juga. Ustaz Hilmi, benda matter jirim ke benda? Jirim jirim matter kan? Jirim So dia kata begini, peliklah orang-orang yang kata Tuhan tak wujud, Tuhan tak boleh digapai, maka Tuhan tak wujud. Padahal dia tak perasan minda dia sendiri pun dia tak boleh gapai dengan 5 panca indera dia. Bahkan matter itself, no one have ever claimed to have seen it. Matter, jirim. Ada mana-mana ahli saintis yang kata saya dah nampak matter. Tapi dia orang percaya. Matter cannot be seen. They can only speculate. Contoh macam sekarang dia cakap pasal quarks, neutrino. Dia bukan nampak pun. Dia bukan bawa mikroskop pun. Dia use akhirnya dia guna istidlal akli juga. Dia guna hujah akal juga untuk mengatakan ada neutrino, ada subatomic particle sini, ada quarks dan sebagainya. Betul ke? Nampak ke quarks tu? Bekas. But quarks tu sendiri nampak? Tak. Bekas tu ada. So Imam Mustafa Sabri kata, akhirnya akal juga yang nampak benda, bukan indera. Akal kita yang fill in the gaps dan membuatkan cerapan dan gapaian kita bermakna. Okay, dia begini. Saya tengok meja ni. Okay, sorry, no, not meja. This meja. Bila saya lihat daripada angle ini, adakah saya melihat keseluruhan meja? Saya hanya melihat daripada belah sana, saya nampak tak? Tapi saya yakin tak? Meja ini berdiri atas 4 asas. Paling tidak pun 3 asas. Minimum. Walaupun saya tak nampak. Kata saya berdiri kat sini, saya nampak 2 saja. Lagi 2 saya tak nampak. Tapi saya yakin. Macam mana saya boleh yakin? Akal kita fill in the gaps. Akal kita yang fill in the gaps. Jadi it's not the eyes that sees, it is the akal that sees. Akal kita yang menjelaskan. Saya tengok Faizal, saya yakin bahawa belakang Faizal ada badan juga. Walaupun saya hanya nampak depan awak. So akal yang fill the gas. Okay. Mungkin ada di antara awak yang tak akan jumpa pun etis dalam hidup. Mungkinlah. Dan awak mungkin tak akan perlu gunakan pun hujah-hujah ini. Jadi apa faedah dia? Macam vaksin lah. Apa faedah vaksin? Tak semestinya orang yang ada vaksin tu mesti menghadapi penyakit tu. Kan? Paling tidak pun sebagai protection. Dan paling tidak pun awak boleh kongsi kepada orang lain. Atau boleh kongsi nota kepada orang lain. Ya? InsyaAllah. Baik. Kita pergi kepada poin nombor 2 tadi. Imam Mustafa Sabri kata, minda kita yang fill the gaps. Ya? Contoh mudah lagi, saya boleh kasih rumah kan. Kita tengok rumah, kita tak boleh tengok rumah tu secara keseluruhan dalam serentak. Kita kena round kan, baru kita nampak keseluruhan rumah. Itu pun belah dalam kita tak nampak serentak. Kita kena tengok dari luar berpusing, lepas tu kita kena masuk dalam, baru kita nampak rumah. Betul? Saya kalau menghadap sebuah rumah, saya tak nampak belakang rumah tu. Tapi akal saya memberitahu bahawa rumah ini bukan setakat satu papan saja. Dia bukan 2D, dia 3D. Ada lagi di belakang itu. So yang fill in that gap is the mind. Akal kita. Jadi yang melihat pun sebenarnya adalah akal kita. Yang synthesize all this data yang kita dapat dengan indera kita adalah akal. Okay? Lagi satu hujah Imam Mustafa. Dia kata begini. Hakikatnya, bila kita melihat, merasa, memegang benda, kita hanya sebenarnya in contact with the sifat of the thing saja.
Atau kalau dalam bahasa ilmu kalam dibagi Arab. Tengok saya boleh tengok botol ni. Adakah saya melihat hakikat botol ini? Saya lihat warna, bentuk. Betul tak? Itu saja yang mata saya nampak. Kalau saya menghidu bunga, adakah saya menghidu hakikat bunga itu? Hanya bahagian bau dia sahaja. Betul tak? So kita punya indera, saya pegang. Imam Mustafa kata, yang saya rasa hanyalah kekasaran atau kelembutan, iaitu sifat meja ini. Tapi hakikat meja itu sendiri, minda kita saja yang boleh gapai. The essence, the truth of the table, only the mind can grasp that. Senses kita hanya boleh perceive the characteristics, the outer layer of that being, of that thing. Baik. Okay. Poin nombor 3 ni lah hujah dia. Okay. Yang 2 tadi untuk faham. Yang membuktikan adanya benda di luar kita, di luar diri kita, hakikatnya adalah akal itu jua. Apa benda ni lah pula? Okay. Dalam falsafah barat, mereka berdebat, ada ke alam di luar diri kita? Ke alam yang kita lihat ni sebenarnya projection minda kita sendiri. Macam mimpi lah. Dalam mimpi tu, awak makan nasi, nasi tu ada tak? Tak ada. Jadi mereka bertanya, mungkin kehidupan kita yang real ini pun begitu? Alam yang kita nampak di luar kita ni hakikatnya di dalam kita. So Imam Mustafa kata, yang membuktikan adanya benda di luar kita hakikatnya adalah akal. Okey, macam mana dia buktikan? Macam mana kita tahu bahawa benda di luar ni bukanlah rekaan minda kita, tetapi dia ada kewujudan dia sendiri, ada objective reality? Macam mana kita nak tahu? Mudah saja. Imam Mustafa kata, benda-benda di luar ini menerpa masuk ke dalam kesedaran kita, dalam minda kita, tanpa keinginan kita dan tanpa izin kita kadang-kadang. Mudah. Kita nak tidur, tapi mak kita kejut. Suara tu masuk juga tak dalam minda kita? Mat, bangun mat. Ya. Kita nak tak bangun pada waktu tu? Tak ada niat pun. Tapi suara itu masuk. Maka ia bukan rekaan minda kita. Dia bukan datang daripada kehendak kita sendiri, daripada dalam untuk cipta. To create. Kita bau perkara yang kita tak semena-mena pun terbau sesuatu, mungkin lalu sebelah taman ada bunga, kita tak fikir pun, tak teringat pun, tak berniat pun. Dia masuk. Itu menunjukkan bahawa ia bukan datang daripada dalam. Ada sesuatu di luar yang masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam minda kita. Imam Mustafa kata, yang mengetahui hakikat itu pun sebenarnya adalah akal kita. Bukan indera kita. Akal kita yang tahu hakikat itu. Okey, pegang idea ni dulu, pegang. Sebab belum habis lagi argumen dia. Argumen dia berlapis-lapis. Nak bina bangunan ni kena berlapis-lapis sikit. Jika tiada benda di luar kita, maka tiadalah yang dipanggil gapaian dan cerapan. Kalau tak ada benda luar, there is no such thing as perception. Sebab yang dipanggil sebagai gapaian dan cerapan adalah kita menggapai sesuatu yang di luar hakikat diri kita. Jadi Imam Mustafa is trying to say, dia nak cuba kata, tanpa akal ini, kita tak akan sedar akan kewujudan perception. Susah saya nak terjemah bahasa Melayu. Melayu mungkin gapaian ataupun cerapan. Tak boleh kata penglihatan, sebab mata je. Dia termasuk pendengaran kita, rasa kita, pegangan kita. Itu dia panggil apa tu? Your perception. Apa nak bagi bahasa Melayu? Jangan mengelak persepsi lah Ustaz. Itu mengelak. Apa? Gapaian lah kan? Gapaian kita. Kalau tak ada benda dekat luar, nak gapai apa? So akal yang memberitahu kita bahawa kita sedang menggapai sesuatu di luar. Jadi akal lah yang menentukan bahawa there is such thing as perception. Namun gapaian itu sendiri ataupun cerapan itu sendiri adalah munfa'il dan bukan fa'il. Okay. Fa'il ni aktif, munfa'il pasif. Aktif dia yang buat. That means perception ni ataupun cerapan ni, dia adalah sesuatu yang berlaku kepada kita, bukan sesuatu yang kita buat.
It is not an active thing. It is a passive. It happens to us. Dia berlaku kepada kita. Okay, ini lagi bukti menunjukkan bahawa dia adalah di luar kita. Alam ni adalah di luar, bukan rekaan minda kita. Syekh Musaffar nak establish this fact dulu. Lepas ni baru dia guna hujah ni untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita gapai benda fizikal ataupun cerap benda fizikal adalah cara yang sama kita cerap kewujudan Allah. Kedua-duanya dengan akal melalui aksiom sebab musabab. Kerana indera hanya gapai sifat benda, bukan hakikat benda itu sendiri. Sebenarnya kita mengetahui kewujudan Allah Subhanahu wa taala tak beza dengan cara kita tahu ada meja kat depan ni. The process is the same. Actually, it is as clear as knowing the table exists. Dia sejelas itu sebenarnya. Kerana menggunakan aksiom sabab musabab tadi tu. Macam saya kata tadi, saya tahu meja ni ada 4 kaki. Walaupun saya tak tengok each one, tapi saya tahu. Sebab minda saya fill the gaps. Minda saya kata mustahil meja ini berdiri hanya atas 2 kaki. Faham tak? Therefore, I conclude it must have at least 3. Macam mana saya boleh capai rumusan tu sedangkan saya tak nampak? Sebab akal. Sama juga Allah Subhanahu wa taala, kita melihat alam ini, kita mencapai rumusan bahawa alam ini mustahil dia menciptakan dirinya sendiri, mustahil dia datang daripada ketiadaan, dia mesti ada cause, mesti ada illah kepada kewujudan dia. So Imam Musaffar kata actually sama, cuma kita tak perasan cara kita perceive, cara kita cerap benda. Bagaimana akal boleh berinteraksi dengan benda? Okay, ada typo tu. Saya tu gambaran dalam minda, betul kan? Gambaran dalam minda. Bagaimana akal boleh berinteraksi dengan benda? Okay, ini salah satu soalan besar dalam ilmu falsafah. Roh awak ni benda ke bukan benda? Fizikal ke? Jirim ke? Ada atom dengan molekul ke? Kita tahu bukan. Dia jauhar mujarrad. Kalau dalam ilmu kalam, diri manusia ni ataupun akal dipanggil sebagai jauharun mujarradun. Jauhar yang mujarrad ni maksud dia tak ada kaitan dengan benda fizikal, jirim. So menjadi persoalan, macam mana sesuatu yang bukan fizikal, yang tidak berjirim, boleh menggerakkan badan ni? Macam mana sesuatu yang bersifat maknawi boleh memberi kesan atau menggerakkan atau terkesan dengan sesuatu yang bersifat jasmani? Boleh tak cinta mengubah masyarakat? Cinta tu maknawi, kan? Boleh tak cinta angkat batu tanpa ada manusia? Cinta tu sendiri. Faham tak soalan dia apa? So dia orang tanya soalan yang sama. Macam mana manusia ni yang bersifat rohani boleh mengawal badan yang bersifat jasmani ni? Soalan besar ni, kan? Yang sibuk tanya soalan ni Descartes lah, René Descartes, yang cakap I think therefore I am, kan? Dan falsafah dia banyak selari dengan kita. Dia kalau hidup zaman Kant, zaman Hume, dia dah rembat orang semua tu. Dia selari dengan banyak pegangan kita. Dan dia pun memang menekankan duality. Maksud dia ada roh, ada jasad. Roh tu ada. Dan dia memang Kristian, kan? Ada roh, ada jasad. Cuma dia bertanya macam mana roh ni boleh berinteraksi dengan jasad, sedangkan yang satu maknawi, yang satu jasmani. Okay. Keep that question in your mind. Gambaran dalam minda bukan datang dari objek dan bukan dari minda kita sendiri. Maka siapa yang cipta gambaran itu? Sedangkan minda bukan benda dan benda bukan makna. Minda bukan benda, betul? Dan benda ni dia bukan makna. Macam mana sesuatu yang bersifat maknawi boleh cerap satu yang bersifat jasmani? Jadi mesti ada third party yang cause the event of perception. Mesti ada pihak ketiga. Hujah ni dipanjang sebenarnya, tapi bagi orang yang berkecimpung dalam falsafah, memang kita tengok kuatlah. Bagi yang first time dengar ustaz ni panjang melirik tu ustaz, kan? So hujah ni saya tengok bukan untuk for us to use in public, kan? Nak pergi debate dekat apa speakers corner dekat UK ke apa, jangan bawa hujah ni.
orang akan lost. Kan? Maka siapa yang cipta gambaran itu, sedangkan minda bukan benda dan benda bukan makna. Allah lah yang mencipta perkaitan itu kerana Dialah yang maha hidup dan yang maha sedar. Dia sahajalah sumber ihsas dan sumber perception. Sebab there's nothing that can explain perception. Nothing. So Imam Muzaffar kata, consciousness must come only from He who is conscious. And who is the highest of all conscious being? Allah. Sebab consciousness ni you tak boleh jumpa dekat selain dalam alam ni. You tak boleh jumpa dalam atom, you tak boleh jumpa dalam molekul. Hanya yang ada kesedaran diri yang boleh memberikan kesedaran diri. You know sedar diri? Aku no terus. Aku ada. Aku dah tua. Aku gemuk, aku kurus. Tu sedar diri. Consciousness itu. Komputer sedar diri tak? Ini akan berlaku perdebatan besar di masa hadapan tentang AI, Artificial Intelligence. Mereka akan cabar kita dan akan tanya, apa beza Tuhan dengan kita? Kita pun boleh cipta sesuatu yang boleh berfikir sendiri. Sesuatu yang ada kesedaran diri. Macam mana nanti? Bila AI dah terlalu advance, sampai dia pun boleh berfalsafah. Yang tak exist ke you yang tak exist? Dia start tanya kita balik. Yeah. We have succeeded in creating a mind. So macam mana nanti? Sebab tu bagi siapa yang belajar ilmu kalam, akidah, mesti ada satu bab pasal artificial intelligence. Saya kalau tulis buku akidah, saya akan masukkan bab tu. Mesti ada bab tu. Tahu kenapa? Sebab isu itu akan menerobos isu roh. Dia akan bawa isu roh. Kita kata yang menyedahkan manusia roh tu. Roh tu datang daripada Allah, betul tak? Dia kata tak payah semua ni. Atom and molekul boleh sedarkan kita. Bukti, kita dah buat robot. Robot ni conscious. Dia sedar diri. Macam mana kita nak tahu robot tu sedar diri ke tak? Itu akan jadi masalah besar. Nampak macam sedar diri. Kita tanya dia boleh jawab. Tengok siapa yang ada iPhone ke apa, ada Siri kan? Dia boleh tanya Siri. Budak-budak yang tak faham, dia akan ingat Siri ni orang betul. Betul tak? Cuba bayangkan kalau Siri tu advance 1,000,000 kali ganda. More advance than now. Boleh joke, boleh buat kelakar, faham perasaan kita. Kan? Your tone of voice today sounds sad. Is everything okay? If you have no one to cry with, I can cry with you. Kan? Habis lah. Akan ada je orang yang akan jatuh cinta dengan AI dan sebagainya. Sangkut, please. This is bukan akan berlaku, dah berlaku pun. Dah berlaku pun. AI sekarang dah terlalu advance dah. Ada seorang ahli falsafah daripada Amerika namanya Daniel Dennett. Dia kata consciousness is nothing but an illusion. Anggap? Dia kata awak ni sedar diri kan? Awak sedar diri sebab otak awak trik awak. Buat awak rasa awak sedar diri. Jadi siapa yang trik, siapa yang kena trik ni sekarang ni? Kan? Yang trik otak aku, yang kena trik siapa pula? Yang kena trik pun otak aku sendiri dah. Apa ni berpusing-pusing ni? Kan? Hujah dia nampak hebat tau. Tapi bila korek, memang hampas. Tak ada ground to stand on. Kalau pakai 4 tadi tu, axiom tu, memang roboh argument ni. Betul tak? Valid tak kita tanya dia? Siapa tipu siapa sekarang ni? Otak tipu diri dia sendiri. Kalau otak tipu diri dia sendiri, mestilah otak tahu dia sedang tipu diri dia sendiri. Kalau dia tahu macam mana dia kena tipu. Kan? All these questions kena tanya. So the issue of AI ni, please, siapa yang bidang usuluddin, please read on the AI issue. Not from the technological perspective only, but also from the philosophical perspective. So Daniel Dennett kata, we don't need consciousness because the robots can be conscious one day. So all you Muslims, Christians, Jews who claim there is such thing as a spirit, you are speaking nonsense, dia kata. Cuba bayangkan, kalau roboh kewujudan roh, kewujudan Tuhan juga akan tergugat. Betul tak? Umat Islam kalau dah tak boleh percaya dulu dah. Ustaz, betul tak Ustaz? Robot ni orang macam hidup lah Ustaz. Macam mana ni? Dia orang boleh cipta kehidupan ke? Dah timbul soalan-soalan itu. Position saya senang lah. This AI, they can copy consciousness. But they can never be conscious. They can copy. Dia boleh copy kita. Cara kita cakap, cara kita senyum, cara kita respons, dia boleh copy zahir. Tapi inwardly, dia tak sedar.
Siapa nak faham lebih, balik Google The China Room Experiment. The China Room Experiment. Saya tak ada time nak jelaskan benda tu. Okay? Tanpa Tuhan, ihsas. Ihsas tu apa? Cerapan tadi tu. Mahupun mahsusat, objek di luar minda tidak dapat dibuktikan kewujudannya. Kalau tak ada Tuhan, semua benda ni jadi ilusi saja. Seperti permainan dalam tidur kita. Sebab kita tahu Tuhan maha bijaksana, maha pengasih, takkan dia nak tipu kita. Masuk di akal tak? Semua ni hanya permainan saja. Virtual saja, mimpi saja. It means nothing. Kalau itu benar, maka Tuhan adalah Tuhan yang zalim. Which is mustahil aqlan. Kita yakin Tuhan itu bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maka it follows, therefore, alam ini ada reality tu. Cuma kita tak faham the reality itu apa. Okay. Siapa nak baca statement dia ni lah. Ni bahasa Arab dia. Dia cerita pendek je, saya yang explain berjela. Semua orang bila melihat sesuatu, dia mengetahui wujud Allah dalam masa yang sama. Objek cerapan membuktikan wujudan Allah dua kali. Satu melalui hujah di atas, dua melalui dalil al-Kiyani. Okay, sekarang ni kita masuk ke cosmological argument.